kepada Halimah. Baik, soalan saya cabaran seorang ibu. Cabaran seorang ibu. Untuk menjadi seorang ibu adalah hasrat hati semua orang yang bergelar wanita. Tetapi kehidupan seorang ibu bukanlah satu kehidupan yang dipenuhi dengan permainan merah. Cabaran seorang ibu bermula apabila seorang wanita melangkah ke gerbang perkahwinan. Setelah ditakdirkan Allah SWT untuk menjadi seorang ibu selama 9 bulan, selama mana janin di dalam kandungannya membesar, selama itulah wanita itu membawa bayi yang di dalam kandungan. Ya, daripada sekecil-kecilnya hinggalah apabila bayi itu berusia 9 bulan. Tuan-tuan yang bergelar lelaki tidak akan merasai pengalaman ini. Ianya adalah satu pengalaman yang begitu mencabar. Mungkin pada awalnya apa yang dinamakan dalam bahasa Inggerisnya morning sickness. Seorang wanita berhadapan dengan berbagai cabaran disebabkan oleh perubahan hormon apabila dia mengandung. Dan dalam masa 3 bulan yang pertama misalnya, seorang wanita tidak boleh bau masakan-masakan yang biasa dimasak di seharian. Dia akan menyebabkan wanita itu muntah. Dan kadang-kadang cabarannya tuan-tuan, pada masa ini wanita itu tidak boleh bau suaminya. Itulah cabaran. Dan apabila bayi itu membesar, semakin membesar, kandungan yang dibawanya semakin berat. Cabaran untuk bergerak, cabaran untuk bangun, cabaran untuk tidur. Di bulan-bulan yang terakhir, masa wanita tak berehat, di masa itulah bayinya begitu aktif, yang di mana wanita tersebut menghadapi cabaran untuk berehat. Itulah antara cabaran apabila mengandung. Dan apabila cukup genap 9 bulan, itu adalah cabaran antara hidup dan mati, di mana wanita itu bergelut untuk melahirkan seorang insan. Di masa itulah tuan-tuan dan puan-puan, cabaran yang paling besar untuk seorang ibu yang sanggup menghadapi saat-saat yang begitu getir untuk melahirkan cahaya mata bagi dia dan suami. Jadi itulah satu cabaran di antara pelbagai cabaran yang dihadapi oleh seorang ibu. Aziz. Soalan yang kedua, Puan Halimah, iaitu kenaan dengan isu semasa. Kenaikan harga barangan semakin menjadi-jadi. Adakah anda bersetuju? Kenaikan harga barang, tidak siapa yang akan bersetuju untuk harga-harga barang naik. Tetapi itu adalah hakikat kehidupan kita. Tuan-tuan dan puan-puan boleh nyatakan tidak kepada saya apa harga yang turun? Ada tak agaknya? Jantung. Ya? Kangkung. Tetapi rata-rata lah secara umum lah Cik Sami, mungkin ada 1-2 pengecualian. Tapi rata-ratanya harga barangan, harga perkhidmatan semuanya naik. Jadi soalan itu, adakah saya bersetuju bahawa harga barang-barang naik? Memang itu adalah satu hakikat yang dipersetujui oleh semua orang. Harga daripada barangan di dapur, barangan keperluan seharian kita, pakaian, dan yang paling
melunsingkan ialah kenaikan harga rumah yang begitu mendadak. Yang kadang-kadang kita rasa mampukah rakyat Malaysia yang berpendapatannya tidak setinggi dengan pendapatan rakyat negara maju, adakah mereka mampu untuk memiliki sebuah rumah mereka sendiri? Jadi persoalan, adakah saya bersetuju? Memang saya dan saya pasti tuan-tuan tidak mahu akan kenaikan harga ini, tapi kita bersetuju. Hakikatnya barang-barang semua naik. Dan apa yang penting ialah kerana kita tidak dapat menyekat harga kenaikan barang ini. Apa yang penting ialah kita menghadapinya dengan rasional, dengan bijak. Bagaimana cara kita berbelanja dengan berhemat. Mungkin di masa inilah kita memilih di antara keperluan dan kemahuan. Mungkin banyak di antara kita yang sebenarnya berbelanja mengikut kemahuan dan bukannya mengikut keperluan. Kan? Cuba tengok di almari masing-masing ini, saya tunjukkan kepada wanita. Cuba tengok di dalam almari masing-masing berapa banyak baju-baju kita. Di dalam almari yang mungkin kebanyakannya mungkin lebih daripada separuh yang tidak kita pakai. Sudah sekian lama. Setuju. Dan berapa banyak beg-beg tangan yang kita punya. Dan berapa pasang kasut yang kita ada. Setuju. Jadi itulah Itu keperluan lah. mungkin kita perlu mengambil fenomena kenaikan harga barang ini dengan cara yang positif, supaya kita lebih berhemat dan kita lebih memikirkan apabila kita nak membeli sesuatu, agar kita memikirkan adakah ianya satu keperluan ataupun kemahuan semata-mata. Cik Sabri. Berbahasa. Banyak mudah. Soalan ketiga, bahasa. Soalannya, bagai menatang minyak yang penuh. Bagai menatang minyak yang penuh. Pasti, saya rasa ramai di antara tuan-tuan dan puan meminati filem-filem Allahyarham Tan Sri P. Ramlee. Siapa yang di sini yang tidak pernah menonton filem-filem Tan Sri P. Ramlee? Ya. Saya pasti tuan-tuan dan puan-puan ingat filem Anakku Sazali. Di dalam cerita itu bagaimana gembiranya pasangan suami isteri yang dibintangi oleh Allahyarham Tan Sri P. Ramlee menerima kelahiran seorang bayi lelaki, dan bayi itu dinamakan Sazali. Oleh kerana pada mudanya ayah kepada Sazali ini menempuh hidupan yang sukar, mungkinlah seperti yang telah diceritakan oleh Cik Samyu tadi, ketika mudanya. Dan apabila dia menerima kelahiran itu, beliau telah pun dikurniakan rezeki yang banyak. Maknanya pada ketika itu dia hidup senang, hidup mewah. Jadi dia tidak hendak anaknya merana, menderita melalui perit getir yang dilaluinya semasa dia susah. Jadi dia berjanji kepada isterinya, apabila lahir anak kita, abang akan berikan sepenuh kasih sayang dan sepenuh kemewahan. Ditakdirkan isterinya meninggal dunia. Ayah Sazali memelihara Sazali dengan memberi sepenuh kasih sayang, memberi sepenuh kemewahan kepada anak ini. Tidak dijentiknya anak ini apabila anak ini nakal, tidak dipukulnya
sekiranya anak ini melakukan kesalahan. Ia memelihara anak ini, memberikan segala-galanya kepada anak ini. Dan akhirnya anak ini membesar dengan segala kemewahan dan tidak menghargai apa yang telah diberikan, tetapi telah pun tersasar jauh, berpoya-poya dengan segala kemewahan dan segala harta yang diberikan oleh ayahnya. Sehinggalah apabila dia dewasa tidak dapat ditegur lagi, rebung telah keras menjadi bulu. Bagaimana nak dibetulkan rebung yang begitu keras itu, bagaimana nak diperbetulkan? Kalau nak diperbetulkan, sudah tentu patah jadi. Begitulah keadaan menatang minyak yang penuh. Sekiranya diberi kemewahan semata-mata, ke harta semata-mata, tanpa didikan yang sebetulnya. Jadi saya sarankan kepada kita semua sebagai ibu bapa, boleh menatang minyak yang penuh, tapi pastikan kita mendidik anak-anak kita dengan didikan yang sebaik-baiknya. Sekian, terima kasih.